Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua pelajar sihat dan bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan meneruskan topik kegiatan ekonomi dengan subtopik terakhirnya iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Ada 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang pertama ialah peningkatan taraf hidup. Bila terdapat banyak kegiatan ekonomi dijalankan, taraf hidup setiap individu akan meningkat apabila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Sama ada bekerja dalam sektor-sektor kegiatan ekonomi tersebut ataupun menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Peningkatan taraf hidup ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan lain-lain kemudahan yang diperolehi. Peningkatan pendapatan ini meningkatkan kuasa beli individu, taraf kesihatan individu serta taraf pendidikan individu. Baik, kepentingan yang kedua pula ialah kemajuan kegiatan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara menyumbang pendapatan negara untuk membiaya perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Dari mana pendapatan ini terhasil? Melalui cukai, kutipan hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan tersebut. Bila banyak aktiviti ekonomi dijalankan, maka lebih banyaklah pendapatan negara diperolehi dan ia secara tak langsung memajukan ekonomi negara. Baik, kepentingan yang seterusnya, yang ketiga ialah pemindahan teknologi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, terutama sekali di bidang perindustrian dan juga pembuatan sektor sekunder, ada banyak pemindahan teknologi yang berlaku. Melibatkan sama ada pemindahan kemahiran, kepakaran dan teknik dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai contoh, apabila kita cikgu nak ambil contoh industri pembuatan kereta. Apabila kita bina ataupun apabila syarikat-syarikat luar negara, automobil luar negara membina kilang mereka di Malaysia, maka mereka membawa bersama-sama kepakaran dari segi kemahirannya, teknologinya, mesin-mesinnya, yang mereka dah cipta di negara mereka, mereka akan bawa ke Malaysia lah bila mereka buat kilang di sini. Jadi pemindahan ini akan berlaku melalui 2 kaedah. Yang pertama ialah latihan pekerja. Biasanya bila ada pekerja yang bekerja di kilang mereka, tak cukup mahir, maka mereka akan hantar pekerja-pekerja mereka ini balik ke negara mereka. Contohnya kalau ada kereta Korea, dia akan hantar balik ke negara Korea. Bukan hantar balik lah, maksud dia akan hantar pekerja ini ke negara Korea, buat latihan di sana. Bila pekerja tu dah mahir, dia akan balik ke Malaysia dan bekerjalah dekat kilang tu. Yang kedua ialah latihan sambil belajar. Jadi bagi pekerja-pekerja yang tak dihantar ke belajar ke luar negara tadi tu, mereka akan belajar di dalam negara dengan individu yang lebih pakar. Contohnya nak guna mesin-mesin yang tak pernah ada kat Malaysia kan. Jadi mereka akan dilatih semasa mereka bekerja. Teknologi juga boleh dipindahkan melalui proses R&D, Research and Development. So bila ada 2 syarikat Malaysia dan luar negara yang bekerjasama, mereka akan boleh maksudnya pemindahan teknologi ini boleh berlaku.
Kepentingan seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan. Ya. Jadi apabila banyak kegiatan ekonomi berlaku di suatu kawasan, maka ia akan mewujudkan peluang pekerjaan. Dan keadaan ini akan menurunkan kadar pengangguran. Contoh ya, kalau tiba-tiba di Labu Hubung, Sungai Manik ni ya, yang kita tahu kawasan pertanian, sawah padi, ada pula ekonomi berlaku kegiatan homestay. Orang tawarkan perkhidmatan homestay, pengalaman untuk menanam padi, menuai padi, turun ke bendang contohnya. Jadi secara tak langsung dia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru di kawasan tersebut. Mungkin ada pemandu pelancong, pemandu van, pemandu bas contohnya. Kemudian cenderamata. Orang yang nak sediakan jual cenderamata boleh bekerja. So ada banyak peluang pekerjaan yang diwujudkan. Selain daripada itu, prosesi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh juga telah menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor primer, sektor sekunder dan juga sektor tertier. Kepentingan yang kelima kegiatan ekonomi ialah peningkatan infrastruktur. Kemajuan ekonomi, bila pelbagai kegiatan ekonomi berlaku di satu kawasan, ia akan menggalakkan pembangunan infrastruktur moden. Infrastruktur ni ialah kemudahan awam. Dia kata moden. Kemudahan awam biasa ialah api, air, rumah dan juga pengangkutan. Kalau moden ni maksudnya apa? Contoh, kita ambil contoh di Putrajaya. Dia merupakan satu bandar telekomunikasi. Jadi bila Putrajaya dibangunkan, dia bina jalan raya yang baik, jaringan telekomunikasi yang baik. Itu peningkatan infrastruktur. Kita tengok kawasan yang maju, dia akan ada banyak kemudahan infrastruktur. Contoh lain yang cikgu boleh bagi yang dekat dengan kita ialah Seri Iskandar kan. Seri Iskandar ni dulu kalau 20 tahun yang lalu lah, tak ada apa-apa sangat. Tapi bila mereka pada masa itu nak buat bandar teknologi di Seri Iskandar, jadi dia bangunkan satu kawasan tu. Kemudian di Seri Iskandar juga ada banyak institusi pendidikan. Jadi dari situ dia majukan jalan raya, jaringan internet. Bila dikatakan semua internet provider ada dekat sana dan capai internet tu sangat tinggi. Kemudian ada pasar raya Tesco, Secret Recipe, Domino Pizza, macam-macam lagi lah. Kegiatan ekonomi berlaku di sana dan infrastruktur semakin canggih hari demi hari. Jadi antara infrastruktur yang ada ialah jalan raya. Jalan raya meningkatkan darjah ketersampaian penduduk ke suatu kawasan, contohnya lebuh raya utara selatan, lebuh raya pantai timur. Jalan kereta api, sekarang ni kita punya jaringan kereta api semakin hari semakin canggih. Dulu kita ada ERL, LRT, itu hanya di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Tapi hari ni kita dah ada ETS, Electric Train Services, yang menyambungkan utara hingga ke selatan. Maksudnya selepas ni kalau kita nak pergi contohnya Bukit Kayu Hitam lah kan. Kalau kita drive tu lama, lebih kurang 7-8 jam. Tapi kalau kita nak ETS ni dia lebih cepat. Angkutan udara, lapangan-lapangan terbang serta pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang ada ini membantu meningkatkan kegiatan ekonomi. Contohnya di Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Kepentingan yang seterusnya, apabila banyak kegiatan ekonomi berlaku di sesuatu kawasan, ia akan menyumbang kepada proses pembandaran. Apa maksud proses pembandaran ni? Maksudnya satu kawasan kecil,
dia akan jadi besar dan dekat situ akan ada banyak peluang pekerjaan, ada banyak kemudahan infrastruktur yang menarik. Okey. Sebagai contoh kita nak ambil macam Cyberjaya. Dulu Cyberjaya ni kawasan tanah gesang je. Tak ada apa pun dia kawasan pasir lompong asalnya. Jadi apabila dekat situ dia bangunkan sebagai MSC kan, Multimedia Super Corridor. Okey, banyak company-company MSC yang melabur di Malaysia. Okey, dia akan berpengkalan di Cyberjaya. Okey, jadi ada banyak peluang pekerjaan yang wujud di sana. Maka banyaklah penghijrahan penduduk daripada kawasan luar bandar ke kawasan tersebut. Okey. Dan Cyberjaya ni bukan setakat penduduk luar bandar je rakyat asing, maksudnya pekerja-pekerja daripada luar negara yang memang berkhidmat dalam bidang tersebut tinggal di sana. Jadi kawasan tu jadi maju. So dia jadi bandar. Contoh-contoh lain ialah Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan Lepas. Ini sektor perindustrian. Okey. Putrajaya dan Cyberjaya ini dari segi perkhidmatan iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Okay, Kertih dan Bintulu, sektor primer iaitu petroleum. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, apabila berlaku kegiatan ekonomi di Malaysia, maka Malaysia boleh mengurangkan import barangan dari luar. Okey, iaitu kita mengurangkan kebergantungan negara kepada barangan import. Okey, jadi kalau selama hari ni kita nak bahagian-bahagian komputer ke, chipset ke, ataupun kita perlukan bahagian komponen kereta dulu kita kena import daripada negara baru kita boleh buat. Hari ni tak perlu, kita sendiri dah ada kan. Macam mana cara dia? Melalui sektor industri kecil dan sederhana. Jadi industri kecil dan sederhana ni maksudnya apa? Industri hiliran, industri yang berlaku di kawasan kampung-kampung, yang mana mereka membangunkan produk mereka sendiri untuk dijual dan digunakan oleh penduduk tempatan. Okey, contohnya ialah kicap jalin dulu tak popular sangat tapi sekarang dah popular. Okey, contoh lain yang cikgu boleh beri yang mungkin boleh nampak ialah kita tahu hari ini makanan luar dulu kita ni popular orang gila nak buat western food kan. Sekarang ni dah ramai sangat orang yang pandai, jadi tak kisahlah. Sekarang ni kita ramai yang minat makan makanan Korea. Jadi makanan Korea ni dia punya bahan-bahan dia tak ada kat Malaysia. Dan kalau ada pun kita mungkin ada isu halal. Jadi apa yang pihak industri kecil dan sederhana boleh buat? Mereka telah membuat produk, membangunkan produk itu di Malaysia. Contohnya macam kimchi. Kita nak kimchi, kita tahulah kimchi ni halal ke tak kalau daripada luar negara lah. Okey. Jadi sekarang ni dah banyak orang yang buat kimchi dan jual dalam negara tu contoh. Baik, satu lagi macam mana kita nak mengurangkan import, kebergantungan negara kepada barangan import ni menggalakkan sektor pertanian. Sektor pertanian ni sebenarnya pelajar sangat penting kepada sesebuah negara dari dalam dua keadaan. Maksudnya kita tak boleh ketinggalkan dalam sektor pertanian. Sebab apa? Sektor pertanian ni membekalkan makanan kepada kita. Jadi apabila berlaku perang contohnya ataupun berlaku keadaan pandemik macam sekarang ni pandemik COVID-19. Jadi kita perlukan sumber makanan dari dalam negara. Apabila sempadan negara tutup, maka kita tak boleh nak import ekspor barangan kan. So kita kena pastikan sektor pertanian kita sentiasa ada untuk membekalkan makanan. Okey. So selama hari ni kalau kita tengok Malaysia masih lagi import sayur daripada sayuran dan buah-buahan daripada negara Thailand. Okey.
Jadi kalau kita dah maju dalam bidang, bukan maju, maksud saya, kita mengusahakan secara skala yang lebih besar, maka kita boleh mengurangkan import negara. Okey, itu ya 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan, soalan, pelajar boleh PM cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Bye.